Jadi tanpa melengah masa, kita akan masuk ke dalam fasa drafting game yang terakhir malam ni. XK Nemesis dapatkan pick dan Fake Zonits mendapatkan second pick terlebih dahulu. Dan ketika ini XK Nemesis akan melakukan banning. Forvius akan dikeluarkan terlebih dahulu. Tak nak ada sebarang Demonic Force yang akan menghempat mereka ketika melakukan blink. Jadi Fake Zonits, mereka boleh ban keluar mana nak cakap, Pakito Barat semua boleh dikeluarkan, tapi mereka keluarkan Pakito terlebih dahulu. Dan XK Nemesis, siapakah yang akan mereka keluarkan di sini? Kalau mereka nak keluarkan, mereka fokuskan kepada hero fighter ketika ini. Barat akan di-ban keluar terlebih dahulu. Matilda masih lagi terbuka. Hayabusa masih lagi ada kalau diambil ketika ini. Pasukan daripada Fake Zonits, berbaki 10 saat ketika ini mereka perlu keluarkan satu hero terlebih dahulu. Matilda akan difokuskan seperti yang kita bincang ini. Melepaskan Ruby masih lagi terbuka. Xbox, dan mereka memfokuskan kepada Ruby terlebih dahulu. Dan Fake Zonits, mereka boleh ambil Xbox kalau mereka mahukan. Kalau mereka nak burst Ruby, mereka boleh dapatkan Lunox. Mereka boleh dapatkan Xbox dengan Lunox, satu kombinasi yang baik juga sebenarnya. Tapi mereka akan ambil Kufra terlebih dahulu. Dan satu lagi pick untuk mereka, kita akan lihat di sini. Mereka akan lock Farsa. Kebanyakannya lah hari ni akan mendapatkan Farsa, mendapatkan Kufra. Farsa ni memang sebenarnya sangat menyakitkan. Kalau dalam, saya rasa kalau 3 ban, Farsa memang wajib kena ban dulu lah. Farsa ni bahaya tu. Yuzong akan diambil, counter kepada Farsa. Black Dragon Form boleh cari di bahagian backline. Berjaya, boleh sebenarnya untuk menghentikan Fatal Extract. Hayabusa diambil, jadi satu hero yang overpower boleh dapatkan oleh pasukan XK Nemesis, tapi bergantung kepada penggunaan user juga sebenarnya. Fake Zonits, mereka boleh dapatkan Gura pula. Mereka boleh dapatkan jungle terlebih dahulu, tapi mereka memfokuskan kepada Argus dekat sini. Di ban, siapakah yang perlu dikeluarkan terlebih dahulu oleh pasukan Fake Zonits buat masa kini. Satu ban terlebih dahulu boleh dikeluarkan. Mereka masih lagi ada magic damage. Lunox boleh di ban keluar. Kalau mereka nak keluarkan Yif pun tak ada masalah. Kagura pun boleh kalau mereka nak keluarkan di sini. Jadi bagi beberapa saat mereka akan keluarkan Kagura. Macam tadi, Kagura akan di ban keluar. Pasukan XK Nemesis kah yang akan keluarkan terlebih dahulu. Jungle masih lagi belum digunakan, belum didapatkan. Roger boleh di ban keluar kalau mereka mahu, tapi Roger mereka dah ada Ruby, so mereka boleh ban keluar Lancelot. Mereka boleh keluarkan Link kalau mereka mahukan, sebab masih lagi terbuka. Yin Sanshin juga satu ban yang baik. Jadi terus saja mereka akan keluarkan Yin Sanshin buat seketika ini. Dan Fake Zonits, satu lagi pick mereka. Mereka perlukan, okay, kalau Argus dekat gold, so mereka perlukan satu hero yang sustain dekat bahagian EXP lane. So hero yang sustain, lapu-lapu boleh diambil. X-Men ada lagi kalau nak berhadapan dengan ni, tapi mereka menunjukkan jungle terlebih dahulu. Roger akan diambil. Pemilihan hero fighter akan simpan dekat bahagian belakang sikit untuk bagi counter kepada hero yang akan dikeluarkan oleh XK Nemesis. Sekarang XK Nemesis, Roma mereka telah Serena dan juga Akai. Semua melee ni agak sedikit berisiko. Tapi boleh, bukan tak boleh, boleh, tapi agak sedikit berisiko. Kesemuanya melee, magic damage ya daripada Karina. Tapi Karina bukan range attack. Dan nak sampai dekat Fake Zonits ni, sebenarnya Farsa tu dah susah dah nak pergi dekat dia, nak jatuhkan dia. Ya ada Yuzong, tapi nampak tak macam mana mereka counter balik. Mereka sekarang ni tak ada DPS untuk counter hero sustain seperti Balman. Kalau Balman jadi awal game, boleh dikatakan agak berisiko di fasa mid game pasukan XK Nemesis. Melainkan kalau mereka dapat dominate awal game, mereka boleh dah burst hero-hero seperti Balman seperti ni. Tapi dia 53 Kedah. Nanti beritahu duduk dekat mana? Ipan. Nanti kita bincang-bincang, kita boleh pergi minum kopi ke. Boleh pergi dekat
Facebook Syamilo, try PM. Nak tahu kalau dekat lah, kalau dekat boleh lah kita keluar. Kalau jauh-jauh ni susah sikit. Tapi itulah dia, draft pun selesai, kita dapat menyaksikan pasukan SK Nemesis ketika ini membawa masuk Karina, Ruby, Akai, Hayabusa dan juga Yuzong. Pemilihan yang agak sedikit berisiko, tapi itu yang mereka telah pun praktiskan. Dan Fake Zonits pula ada Farsa, Balman, Argus, Kufra dan juga Roger yang digunakan untuk pasukan mereka. Jadi kita dari segi drafting agak dimenangi oleh pasukan daripada Fake Zonit ni terlebih dahulu, maaf saya, Fake Zonit. Jadi kita akan lihatkan perlawanan yang terakhir untuk malam ni yang telah pun berlangsung. SK Nemesis menentang Fake Zonit. Shed 123, Prince Shinichi, Lutz, Izuranit. Pada untuk pasukan Fake Zonit kita ada Rasi Nizam, Azri Fit Kamu, Ipan, Hashiman dan juga Disciple yang akan bermain untuk pasukan Fake Zonit. Saya macam pernah kenal pula Disciple ni. Macam pernah nampak pula nama dia. Tapi tak apa. Kita akan masuk ketika ini di bahagian tengah. Agak sedikit berisiko. Nampak tak bagaimana Karina tu bermain. Dia kena main dekat-dekat sikit sebab dia pun melee. Dia tak dinafikan Karina punya damage ketika ini memang sangat menyakitkan untuk bermain burst. Tapi dia perlukan jarak yang sesuai lah. Hero yang range tu tak ada untuk pasukan SK Nemesis ketika ini. Agak sedikit berisiko, tapi tak apa. Kita lihat kan seperti yang kita bincang tadi, kalau pasukan SK Nemesis boleh menang awal game, mereka tak ada masalah untuk start burst. Tapi kalau mereka awal game tak boleh nak menang, mereka ada masalah yang sangat besar untuk burst di fasa mid game sampai game. Bahagian atas, Yuzong akan berhadapan dengan Gus. Bahagian bawah, Ruby akan berhadapan dengan Balman. Di bahagian tengah, kalau dilihatkan apa yang berlaku untuk mereka. 1, 2, 3. Hampir saja dikorbankan seperti tadi, tapi ada Shari Sidio yang berjaya restore balik HP dia. Tidak ada sebarang masalah untuk sustain di dalam team fight. Lutz akan berhadapan dengan Azri Fit Kamu ketika ini, mengganggu sedikit trade HP masing-masing dengan Roma bersama dengan Roma. Mereka telah pun bergerak di bahagian bawah. Azri Fit Kamu menjadi perkara tersebut, jadi dia juga melakukan perkara yang sama untuk memberikan pertolongan. Masing-masing perlukan seperti Kufra, dia perlukan level 4 untuk setup. Begitu juga dengan Farsa. Farsa kalau start level 4, kalau dia dah kena start clear minion rotate sebab dia antara rotate yang mid lane yang rotate sangat atas. Itu yang agak berbahaya sebenarnya dengan Farsa ni. Dia boleh clear minion cepat, dia boleh rotate dengan cepat menggunakan wings by wing. Jadi kita lihatkan turtle dimulakan terlebih dahulu oleh pasukan Fake Zonit ketika ini, menarik turtle ke arah mereka ke belakang sikit. Tapi Akai menjadi perkara tersebut, dia tak ada Hurricane Dance lagi, jadi dia perlu berhati. Ketika ini Argus datang untuk memberikan bantuan. Hayabusa juga ada. Lihatlah Black Dragon Form mencari si burung di bahagian belakang terlebih dahulu. Tarikan daripada Shed ketika dia berjaya untuk dapatkan 2 orang pemain. Ipan masih lagi survive, tapi Turtle berjaya untuk dicuri oleh Hayabusa ketika ini. Little counter, Izuranit telah pun dikorbankan ketika ini. Roger hampir-hampir saja dijatuhkan tapi berjaya untuk melarikan diri. Tidak ada sebarang masalah. Ini 1-0. Azri Fit Kamu akan menjaga sahaja purple buff tersebut. Ada sebarang masalah ketika ini cuba untuk di dalam fight. Tapi mereka perlu berhati. Level 4 masih lagi perlu didapatkan dahulu oleh mana-mana tank. Wah, Feather Strike yang damage seperti tadi berjaya untuk menghalau 2 pemain daripada pasukan SK Nemesis untuk pulang terlebih dahulu. Di bahagian bawah, Ipan berhadapan dengan Shed ketika ini. Mereka tukar lane terlebih dahulu, membiarkan Argus pula farming di bahagian gold lane dan Balman pula akan menetap di bahagian atas berhadapan dengan Yuzong buat masa kini. Roger akan meneruskan farming. Kita tahu macam mana Roger punya gameplay adalah di mana game style Roger ni sendiri adalah di segi ball. Kalau dia dapatkan moment pada awal-awal game, Roger memang sangat-sangat berbahaya. Kalau Roger jadi awal game, itu memang sebenarnya sangat berbahaya. Dia boleh carry the game dengan baik. Turtle kedua 40 saat untuk respon, tapi Azri Fit Kamu masuk dalam semak, cuba untuk checking terlebih dahulu. Zoning, di manakah kedudukan pasukan XK Nemesis yang lain ketika ini. Loot menghentak Kufra, tapi tidak akan ada sebarang Hurricane Dance yang akan digunakan kerana kurangnya follow up damage daripada pasukan mereka sendiri. Mereka perlu beredar terlebih dahulu. Lot pula. Turtle akan tiba dalam masa beberapa belas saat sahaja lagi. Tarikan daripada Shed sementara tadi di bahagian bawah.
Ipan melekatkan Shed dengan diri dia sebentar tadi untuk menjatuhkan Ruby di bahagian bawah sebentar tadi. Ipan perlu berundur terlebih dahulu, tapi lihatlah bagaimana Farsa berjaya untuk dapatkan Akai, tapi dalam masa yang sama Karina berjaya untuk menumpaskan si Farsa tersebut. Tapi dia perlu berhati-hati ketika ini. Tyrus Revenge terkena kepada Izonate dan dia akan dikorbankan ketika 1-2 cakaran dikeluarkan, berjaya untuk mendapatkan kill tersebut. Hayabusa ketika ini peluang yang baik kalau dia nak gunakan Ogi Shadow Kill, tapi dia tak guna. Dia simpan skill tersebut dan menyebabkan Kufra boleh melarikan diri terlebih dahulu ketika ini. Jadi Roger akan mendapat buff juga dengan Hayabusa telah pun bergerak cuba untuk mendapatkan turtle yang kedua. Ini sebab yang pertama tadi berjaya untuk dicuri. Dan Azri Fit kamu telah pun parking dalam semak tersebut. Kantoi pula dengan load. Hurricane Dance telah pun digunakan tapi tak ada follow up damage. Karina pun tengok sahaja Kufra tersebut sebab mereka tahu yang ada rakan pasukan mereka mendapatkan turtle. Yuzong masuk dalam tengah teamfight ketika ini, berjaya untuk mengaktifkan Shah Residual terlebih dahulu, tapi Roger peluang yang sangat baik untuk mendapatkan kill ketika ini. 2 kill diberikan kepada Balmond sebentar tadi, bukan Roger yang dapatkan kill. Ini sangat sikit berisiko. Ori Shadow Kill telah pun diaktifkan tapi dia masih lagi ada kuat Shadow untuk melepaskan diri daripada situasi yang berbahaya sebentar tadi. Roger tak dapat kill Balmond yang dapat 2 kill sebentar tadi. Janganlah curi kill core guys Walaupun saya tahu itu tak sengaja, tapi jangan betapa penatnya main jungle ni. Kalau kill kena curi, bukan kita nak dapatkan MVP tau, tapi untuk kita diberikan tanggungjawab farming. So kita perlu dapatkan kill untuk jauhkan daripada segi goal, daripada segi level. Kalau kita tak dapatkan kill, itu sebenarnya agak sedikit membantutkan jungle lah. Tu sekian daripada pengguna-pengguna yang tersakiti. Tapi tak apa, kita akan masuk balik ke dalam game ketika ini. Akai telah pun ditemui cuba untuk mendapatkan Akai, tapi Akai kata tidak ada sebarang masalah. Dia ada 1000 pounder untuk digunakan bagi melarikan diri terlebih dahulu. Mega Kill diberikan kepada Balmond di bahagian atas sebentar tadi. Hayabusa berjaya untuk mendapatkan Ipan di bahagian bawah. Turret di bahagian bawah ini akan didapatkan terlebih dahulu. Balmond akan mendapatkan turret di bahagian atas. Akai dengan Hurricane Dance berjaya untuk melekatkan Farsa ke bahagian dinding. Terus saja ditumpaskan sebentar tadi. Ini yang saya katakan, momen kalau awal game ini jadi, pasukan SK Nemesis boleh dapatkan game ini dengan baik sebab mereka ada burst. Tapi syaratnya mereka kena endkan game ini dengan lebih pantas. Ini satu kesilapan. Cyrus yang sangat baik berjaya untuk melekatkan ke dinding. Dan Roger berjaya untuk dapatkan satu kill terlebih dahulu. Hayabusa dah tak ada skill ketika ini. Tapi lihatlah, dia bukan tak ada skill guys. Dia simpan waktu saat yang genting. Ogi Shadow Kill sebenarnya telah pun diaktifkan, menyebabkan Roger terus sahaja terkorban sebentar tadi. XK Nemesis mengejutkan pasukan Fake Zonit. Dapat Zonit telah pun kehilangan jungle mereka, perlu berundur terlebih dahulu. Turtle ini akan diberikan secara percuma lagi oleh kepada pasukan XK Nemesis. Turret 2 berbalas 1, 23,000 berbalas 20,000 perbezaan gol. Dan ketika ini Ruby akan ditumpaskan dengan hentakan daripada Little Counter sebentar tadi daripada Disciple sendiri. Di bahagian atas 1, 2, 3 berhadapan dengan Ipan perlu berundur terlebih dahulu. Shah Residual telah pun diaktifkan oleh si Yuzong ketika ini. Kufra juga nasib baik, Ipan saja menerima nasib yang sama. Dia perlu berundur buat seketika. Mengintai-ngintai peluang ketika ini, cuba untuk masuk di dalam team fight bagi lock 1-2 hero pasukan Fake Zonit supaya mereka boleh start burst. Burst mereka ada di dalam tangan Karina. Itulah macam saya katakan tadi, dia bukan hero range, dia perlu hero melee. Mereka perlu tamatkan game ni dengan lebih pantas. Ipan masuk balik menggunakan Eternal Evil ketika ini, tapi dia perlu sedar ada 3 orang pemain, macam mana dia nak survive. Hurricane Dance, Ipan akan dikorbankan, membuka peluang kepada pasukan SK Nemesis. Ini 5 berhadapan dengan 4, 5 berhadapan dengan 3. Pasukan XK Nemesis, mereka ada peluang yang sangat cerah untuk mendapatkan turret ketika ini, tapi tidak. Turret di bahagian tengah dijatuhkan terlebih dahulu oleh Farsa. Lihatlah bagaimana team fight terus saja berlaku. Wipe out dalam sekelip mata. Mega Kill diberikan kepada Prince Shinichi menggunakan Hayabusa sebentar tadi. No range, no problem untuk SK Nemesis sebentar tadi, kata mereka.
berjaya untuk menjatuhkan berapa pemain daripada pasukan Fake Zonit. Tadi saya perlu berikan kredit ni dekat Akai. Tanpa Akai memang sukar untuk mereka lakukan setup. Irfan, Eternal Evil telah pun digunakan. Lu tahu perkara tersebut dan lihatlah bagaimana Kufra dengan Tyrant's Revenge berjaya untuk memberhentikan Hurricane Dance, tapi Ipan berjaya untuk melarikan diri terlebih dahulu. Dia terbakar. Dia akan tetap dikorbankan dengan adanya Bloody Retribution. Dalam sekelip mata sahaja, pasukan daripada SK Nemesis kehilangan 3 orang pemain. Double kill diberikan kepada Balmond dan Hachiman. Begitu juga dengan disiplin sahaja yang tinggal buat masa ketika ini. Hayabusa mencuri resource jungle terlebih dahulu. Dia masih lagi ada cara untuk melarikan diri. Dia berjaya untuk mendapatkan turret terlebih dahulu sebelum dia pulang berlalu pergi. Hayabusa ni leceh betul permainan dia. Dia parking dia punya quad shadow tepat-tepat dekat Cyclone Eye, kemudian dapat turret, dia patah balik, dapat Cyclone Eye, lepas tu dia lari. IQ dia 1000 tadi guys. Okay, purple buff ini pula akan dicuri. Jadi pasukan daripada Fake Zonit, mereka punya resource jungle dalam masalah ketika ini. Momen yang sangat baik pada awal game menyebabkan pasukan SK Nemesis ini sendiri berjaya untuk dominate mereka punya lane, dominate mereka punya damage. Karina pun dah boleh start burst dah, walaupun bukan yang seperti saya bicarakan tadi, draft yang berisiko sebenarnya untuk SK Nemesis, tapi masih lagi dimainkan dengan baik seperti apa yang mereka praktikkan. Saya rasa apa yang mereka ketika ini, apa yang mereka trainingkan menjadi dalam tournament pada malam ni. Tapi Azri Fit Kamu dalam bahaya. Hurricane Dance berjaya untuk melekatkan seorang pemain terlebih dahulu. Tarikan daripada Ruby berjaya untuk menjatuhkan seorang pemain iaitu Balmer. Tyrus Range tidak berjaya untuk melakukan apa-apa, terus saja dikorbankan. Yuzong datang daripada arah belakang dengan Black Dragon Form. Double kill diberikan kepada Hayabusa ketika ini. Situasi yang buruk untuk pasukan Fake Zone ni, berjaya untuk dapatkan satu orang pemain terlebih dahulu. Dan Hayabusa akan dikorbankan. Shutdown diberikan kepada Farsa buat masa kini. Dengan adanya Lord, mereka boleh lakukan pertahanan buat seketika sebab adanya Farsa, adanya Argus. Tapi macam tak terus saja ditumpaskan. Saya ni memang, menurut saya tak boleh percaya lagi. Baru saya cakap boleh lakukan pertahanan, terus buat tiba-tiba. Tapi tak apa, alamak shit, terlalu di bahagian hadapan sangat. Dia akan dihukum ketika ini. Pasukan Fake Zonit dia untuk menumpaskan 2 orang pemain. Dan XK Nemesis terpaksa untuk melepaskan lot mereka ini berlalu begitu sahaja. Lot masuk, mengetuk sedikit turret mereka di bahagian atas, inhibitor turret tersebut, tapi Feather Extract dilepaskan. Tak ada sebarang masalah untuk menjatuhkan lot. Okay, ni pasukan SK Nemesis, nampak tak? Mereka datang balik zoning di arah jungle pasukan Fake Zonit. Tyrus Revenge akan di-charge terlebih dahulu, memberikan ketakutan, amaran kepada SK Nemesis. Retribution digunakan, tapi Roger yang berjaya untuk mendapatkan purple buff tersebut. Prince Shinichi perlu berundur mendapatkan dia punya resource buff terlebih dahulu sebelum memulakan fight. Perbezaan turret ketika ini 6 berbalas 2, 41,000 berbalas 38,000. Itu jumlah perbezaan yang turret yang besar, tapi daripada segi gol 41,000, berbalas 31,000, 3,000 perbezaan bukanlah terlalu besar sangat. Pada masa ini mereka boleh mati lagi catch up ataupun keep it up dengan keep it up guys, keep it up dia punya goal supaya tidak terjauh beza sangat. 3,000 boleh dapatkan lagi. Tu shutdown saya rasa boleh dekat balik perbezaan gol tersebut. Feather Extract telah pun dilepaskan, mengetahui di mana kedudukan loot tersebut, tapi kiting yang ditunjukkan, loot masuk balik di dalam semak tersebut. Kiting war supaya mereka join fight. Hayabusa akan melakukan trade pushing di bahagian atas. Daripada SK Nemesis, mereka cuba untuk mengasak ketika ini, dan pasukan Fake Zonit pula mereka cuba untuk bertahan. Lot akan tiba masa 70 saat bagi mereka dapatkan lot tersebut. Kalau mereka dapatkan lot ini, mungkin jadi lot yang terakhir. Dan kalau Fake Zonit dapatkan lot ini, game ini akan berlanjutan dengan lebih panjang. Ataupun sebenarnya sangat panjang. Lot mengganggu di manakah pengambilan purple buff pasukan Fake Zonit ketika ini. Tapi lihatlah bagaimana SK Nemesis. Dia akan dapatkan purple buff terlebih dahulu. Pasukan Fake Zonit
mereka perlu berundur buat seketika. Freeze minion akan dilakukan oleh pasukan SK Nemesis, memberikan tekanan kepada pasukan Fake Zone untuk keluar supaya mereka boleh punish siapa yang offside. Tapi dalam berbaki 10 saat macam tu sebelum adanya Lord tiba, pasukan daripada SK Nemesis akan clearkan minion supaya Lord ini akan memberikan supaya mereka akan berikan tekanan kepada pasukan Fake Zonic dan mereka boleh mendapatkan lot ini dengan lebih mudah. Tapi lihatlah bagaimana Shed ada di bahagian bawah, dia clearkan minion terlebih dahulu. Begitu juga dengan bahagian tengah ketika ini. Izuranate ke Izuranate? Saya pun tak tahu sebut nama. Karina lah clearkan minion di bahagian tengah, Yuzong clearkan minion di bahagian atas. Tapi Akai terlalu berada di bahagian hadapan ketika ini, agak sedikit berisiko. Lord telah pun muncul. Siapa yang akan mulakan? Siapa yang akan dapatkan Lord ini? Pan untuk masuk terlebih dahulu. Conceal telah pun digunakan oleh Azri Fit. Kamu bermain di bahagian belakang. Kufra cuba untuk mendapatkan Hayabusa, tapi Hayabusa lebih pantas untuk mengelak serangan tersebut. Roger di bahagian atas, dia akan bersihkan minion terlebih dahulu. Kai cuba untuk masuk kembali. Fight menunggu Hurricane Dash yang baik supaya mereka boleh dapatkan burst tersebut. Apa ini yang susah sedikit kalau tak ada range. Mereka tak boleh nak zoning dengan gunakan skill. Mereka hanya boleh zoning kalau ada Akai saja. Jadi setup perlu diberikan kepada Akai. Lord dah pun dihiraukan. Shed tahu di mana kedudukan pasukan Fake Zonic yang lain. Hanya memberikan Kufra sahaja untuk mendapatkan Lord sebentar tadi. SK Nemesis cuba untuk dapatkan Kufra dan mereka berjaya. Dapatkan Kufra, dapatkan Lord buat masa ketika ini. Hurricane Dash yang baik berjaya untuk menolak Roger ke arah dinding. Shed juga berjaya untuk menarik Roger. Roger akan dikorbankan. Situasi yang buruk untuk pasukan Fake Zonic ketika ini. Kehilangan 2 orang pemain di saat adanya Lord tiba di bahagian tengah. SK Nemesis diambang kemenangan untuk pasukan mereka. Tapi ada lagi Farsa untuk melakukan Fatal Strike bagi mempertahankan target mereka. Lihatlah bagaimana Farsa telah pun bersedia ketika ini, tapi Hurricane Dance menolak Ipan ke belakang. Fatal Strike dilepaskan untuk membersihkan minion, tapi tidak semuanya dapat dibersihkan. Terus saja dihilangkan ketika ini. Ipan akan dijatuhkan. Tarikan yang daripada Shed berjaya untuk mendapatkan 2 orang pemain. Terus saja wipe out ketika ini. Cuba untuk dapatkan Crystal terlebih dahulu. Tidak, sebenarnya disimpan masih lagi ada, tapi tidak mampu untuk melakukan apa-apa. Crystal akan dijatuhkan. Kemenangan untuk pasukan XK Nemesis. Bagaimana Hayabusa bermain dengan sangat baik. Awal game dia dapat dominate. Kesemua mereka, saya agak sedikit risau dengan pengambilan Karina sebagai mid lane. Tapi execution mereka baik. Towards late game tadi nampak sedikit ada masalah kalau mereka nak zoning, tapi mereka berhasil pancing team fight dan Karina berjaya untuk burst. Bila Karina berjaya untuk burst, memang dah tak